بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في الأولى والآخرة، له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد ابن عبد الله، إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Sebagai pengurusi majlis, Tuan Imam, pengurusi serta ahli jawatan kuasa surau, des jemputan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam suratul Nahl ayat 36, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat itu Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami bangkitkan pada setiap umat di dalam alam ini rasul, yang kerja Rasul itu ialah mengajak manusia supaya abdi diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi taghut. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, cerita memperingati semula segala tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu cerita yang tidak pernah ada habis dia. Sepanjang masa kita umat Islam sentiasa seru sesama umat Islam supaya menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai satu-satunya pemimpin mutlak bagi umat yang mengaku mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana nabi-nabi yang terdahulu diutuskan kepada umat-umat yang terdahulu. Dalam ayat 23 surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat itu Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami utuskan Nuh. Sesungguhnya kami telah utuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Maka berkata Nuh, ya qaumi i'budullah, wahai kaum aku, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kamu Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala tattaqun, kenapa kamu tidak mau takut? Kenapa kamu tidak mau bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, satu perkara yang mesti kita faham ialah kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pilihan bagi kita semua melainkan kita mesti pastikan diri kita
tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti kita pastikan diri kita mengikut tunjuk ajar yang dibawa dan ditunjuk kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi a'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Firman Allah di dalam ayat itu, dan kepada kaum 'Ad Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan seorang nabi, yaitu Nabi Allah Hud alaihi salam. Kaum 'Ad yang Allah berikan keistimewaan kepada mereka ini, Allah utuskan Nabi Hud untuk memimpin mereka. Sungguh pun kaum 'Ad ini kaum yang mencapai tamadun tinggi di dalam bidang kebendaan. Sesungguhnya kaum 'Ad ini adalah satu kaum yang Allah bagi kepada mereka ini keistimewaan di dalam bidang arsitektur, dalam bidang seni bina. Sehingga kan kaum 'Ad mampu tebuk bukit yang besar gagah dijadikan tempat kediaman yang mewah-mewah. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan seorang nabi kepada mereka semua, yaitu Nabi Allah Hud alaihi salam. Manusia yang arif, manusia yang bijak di dalam bidang-bidang kebendaan, dalam bidang-bidang keduniaan. Manusia tidak akan jadi manusia yang sebenarnya kalau sekiranya mereka tidak ikut tunjuk ajar dan pimpinan yang dibawa oleh nabi-nabi yang diutuskan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka semua. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, sudah menjadi fitrah, sudah menjadi tabiat bagi manusia ini. Apabila ada nabi yang diutuskan untuk pimpin mereka, akan adalah orang yang menentang para nabi ini. Apabila ada rasul yang dibangkitkan untuk pimpin mereka, akan adalah orang yang menolak kepimpinan para rasul ini. Di dalam ayat tadi Allah berfirman, qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih inna lanaraka fi safahatin wa inna ladhunnuka minal kadhibin. Allah sebut di dalam ayat itu, apabila Nabi Hud dihantar kepada kaumnya, yaitu 'Ad. Apabila Nabi Hud dihantar, golongan yang mula-mula sekali bangun menentang Nabi Hud ialah orang-orang besar yang hidup pada zaman itu. Kata Allah, qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumih. Maka berkatalah pembesar-pembesar yang kufur pada zaman itu, inna lanaraka fi safahah. Kata mereka, sesungguhnya kami tengok kamu ni Hud tidak lain melainkan orang bodoh sahaja. Ini cerita yang Allah bawa pada kita di dalam Quran. Apabila ada nabi, apabila ada rasul dibangkitkan untuk satu-satu umat, akan adalah orang yang menentang kepimpinan yang dibawa oleh nabi dan rasul ini. Dan biasanya orang yang menentang kepimpinan nabi dan rasul ini adalah orang-orang yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat. Biasanya begitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala rakamkan kisah ini di dalam Quran. Nak buktikan bahawa ini adalah fitrah alam. Ini adalah satu peraturan alam. Ini adalah satu perkara yang akan tetap ditempuhi oleh umat-umat yang kemudian daripada umat nabi-nabi yang terdahulu. Bangun pembesar pada kaum itu, maka mereka berkata kepada Nabi Hud, sesungguhnya kami tengok kamu ini fi safahah, dalam kumpulan orang yang bodoh-bodoh. Hari ini pun berlaku perkara ini. Apabila kita bercakap tentang Quran, apabila kita bercakap tentang hadis, apabila kita nak membawa masyarakat kepada penyelesaian Quran dan hadis, maka pada ketika itulah akan timbul di dalam alam ini golongan yang menganggap orang yang bercakap tentang Quran dan hadis ini sebagai golongan yang bodoh, golongan yang mengenepikan dunia, golongan yang hanya fikir mati,
Golongan yang hanya bercakap tentang satu perkara yang tak dapat dilihat dengan mata kasar manusia. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Untuk menghadapi golongan ini, Allah berfirman di dalam Quran, Qala ya qaumi laisa bi safahah walakinnani rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Sadaqallahul azim. Allah jelaskan di dalam ayat ini. Allah perintahkan Nabi Allah Hud alaihi salam. Apabila orang kata dekat dia, Hud, kamu ni bodoh. Bila umat yang hidup pada zaman Nabi Hud, dia kata pada Nabi Hud, wahai Hud, kamu bodoh. Dalam keadaan kami mengejar kebendaan dan keduniaan, dalam keadaan kaum Ad sudah mencapai tahap ketamadunan yang tinggi, di ketika kaum Ad sudah jadi satu kaum yang maju dalam bidang seni bena, di ketika kaum Ad mampu tebuk bukit untuk dijadikan tempat kediaman, di ketika itu kamu datang ajak kami supaya sembah Allah. Kamu datang ingatkan kami tentang syurga dan neraka Allah. Kamu datang nak ingatkan kami tentang pahala dan dosa yang ada di sisi Allah. Kamu datang dan ingatkan kami tentang kesudahan di hari akhirat, di padang mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kamu Hud adalah orang yang tinggal dunia. Sesungguhnya kamu Hud adalah orang yang berfikiran singkat. Sesungguhnya kamu Hud, kamulah orang yang bertanggungjawab memundurkan manusia daripada mengejar arus kemajuan yang sedang dicapai oleh manusia pada hari ini. Sesungguhnya kamu Hud, kamu adalah manusia yang paling bodoh kami tak pernah jumpa. Ini yang Allah cerita berlaku zaman Nabi Hud. Zaman Nuh pun berlaku juga. Zaman Nuh pun ada orang yang apabila dia dengar ceramah agama, dia kata ni semua nak ajak orang ingat mati. Ni semua tak ada cerita lain main nak habaq pasal neraka. Ni semua tak ada cerita lain, cerita nak suruh orang pakat tunggu masjid belakang. Ni semua cerita orang bodoh. Ni semua cerita orang yang tinggal dunia, orang yang akan menjadi kelompok manusia yang tidak maju dalam dunia. Allah subhanahu wa ta'ala suruh jawab kepada golongan yang berfikiran macam tu. Kata Allah, Qala. Allah cerita pada kita bahawa Nabi Hud jawab dekat kaum dia. Kata Nabi Hud, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahah. Sesungguhnya tidak ada bagi aku sifat bodoh itu. Nabi Hud kata aku tak bodoh. Lagu hampa kata hampa tu yang bodoh. Nabi Hud kata, aku yang suruh kamu ingat mati, aku yang ingatkan kamu tentang neraka, aku yang suruh kamu buat baik, tinggal benda tak baik. Sesungguhnya aku ni tak bodoh. Kata Nabi Hud alaihi salam, walakinnani rasulun min rabbil alamin. Akan tetapi aku adalah rasul yang dihantar oleh Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Uballighukum risalati rabbi. Kerja aku ialah menyampaikan kepada kamu risalah Tuhan aku. Nabi Hud kata, hampa nak kata aku bodoh, aku nak kata aku tak bodoh. Sebaliknya aku rasul. Yang kerja rasul ini ialah menyampaikan risalah Tuhan. Apa yang Tuhan suruh habaq, aku habaq. Apa yang Tuhan kata wajib bagi tahu, aku bagi tahu. Soal hampa nak ikut, soal hampa tak mau ikut, itu soal hampa semua, bukan kerja aku. Dan kerja aku, uballighukum risalati rabbi. Kerja aku sampaikan risalah Tuhan aku. Wa ana lakum nasihun amin. Dan sesungguhnya aku bagi kamu semua adalah pemberi nasihat yang amanah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, satu perkara yang kita nak jelaskan dalam ceramah pada malam ini, satu benda yang kita nak ulang penekanan dia dalam ceramah pada malam ini, ialah sesungguhnya Nabi Rasul yang orang sambut keputeraan, yang orang sambut kelahiran dia saban tahun sampai tak kenal musim ni, kerja dia satu aja.
Kerja dia bagi tahu apa yang Allah suruh bagi tahu. Tu aja. Nabi Muhammad tidak bawa janji pembangunan material. Nabi Muhammad tidak bawa janji saham. Nabi Muhammad tidak bawa janji senang hidup atas dunia. Nabi Muhammad bawa janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu ikut, kamu senang di hari akhirat. Kalau kamu ketepikan perkara itu, kamu susah besar di hari akhirat esok. Sehubungan dengan itu, kita para pendakwah akhir zaman ini, kita menyambung risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pendakwah di akhir zaman ini, kita berjanji di depan Allah bahawa kita cuma nak bagi tahu apa yang Allah suruh bagi tahu. Kita berjanji di depan Allah dan di depan muslimin dan muslimat semua, kita hanya akan sampaikan benda yang Allah suruh. Dan kita sekali-kali tidak akan mereka cipta sebarang benda yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam alam ini. Kemuncak kepada engkarnya umat Nabi Allah Hud alaihi salam. Kemuncak kepada degil dan sombongnya kaum Ad ini Allah rakamkan dalam Quran. Firman dia, qalu ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Sadaqallahul azim. Allah cerita kaum Ad ini, degilnya kaum Ad ini, sombongnya kaum Ad ini, tidak mau ikut Allahnya kaum Ad ini, sampai peringkat mereka cabar Nabi Allah Hud alaihi salam. Kata mereka ini, ajitana lina'budallaha wahda. Mereka tanya Nabi Hud, "Hei Hud," dia berkata, "adakah kamu datang kepada kami semata-mata kerana nak suruh kami sembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Esa? Adakah kamu mari susah payah jumpa kami malam ni tujuan kamu nak suruh kami sembah Allah tu aja kan? Adakah tujuan kamu semata-mata nak suruh kami jadi abdi Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa nazara ma kana ya'budu aba'una." Dan kamu nak suruh kami tinggal semua benda yang disembah oleh bapa-bapa, oleh tok nenek kami dulu? Adakah kamu mari sini semata-mata kerana nak suruh kami sembah Allah dan tinggal Tuhan yang kami sembah selama ini? Fa'tina bima ta'iduna. Kalau begitu, kata mereka, cuba bawa mari kepada kami apa yang kamu janji pada kami. Mereka cabar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka cabar Nabi Hud alaihi salam. Mereka kata, Hud, kalau betullah seruan kamu ini, kalau sekiranya betullah apa yang kamu kata ini, cuba kamu panggil Tuhan kamu, suruh Tuhan kamu turun azab yang duk kata nak kena kami ni. Mana dia Tuhan? Yang kata Tuhan ni, kalau orang tak sembah dia, kalau orang tak abdi diri pada dia, kalau orang engkar dia, yang kata Tuhan yang jenis macam ni mana dia? Kamu pergi jumpa Tuhan kamu tu, kamu suruh supaya dia turunkan azab pada kami. Kami nak tengok cara mana hebat azab Tuhan kamu ni. Ni cerita umat Nabi Hud. Kita golek kepala, duk kecak-kecak mulut. Tahu Hud ni. Kita bersopat tu lah. Kita duk kata umat Nabi Hud teruk, kita pun lebih kurang tu ada. Buat-buat heran pula dengar malam ni. Astaghfirullahalazim. Awaklah umat Nabi Hud ni kata lagu tu. Jadi kita pun serupa tu juga. Kita tu pun bila dibawa ayat Quran, bila dibawa hadis Nabi, bila disuruh kita ikut Quran, ikut hadis, lawan serupa tu lah. Cuma dok buat heran kepada umat dulu tentang Nabi dia. Kita tak nampak kita tentang Nabi kita kerana Nabi kita tak ada lah ni. Tapi sebenarnya kita tentang dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita nak ingatkan perkara ini. Akibat daripada engkar dan degilnya umat Nabi Allah Hud alaihi salam ini, lalu akhirnya Allah datangkan kepada mereka ini ribut taufan yang amat dahsyat. Dan di dalam tafsir menjelaskan ribut taufan itu berlangsung selama 7 hari 7 malam. Sehingga kan di kalangan manusia itu ada yang terputus kepalanya, ada yang diangkat ribut dan dihempas
semula ke bumi, hancur berkecai tubuhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah datangkan azab yang seumpama itu kepada umat-umat Nabi yang terdahulu. Maka tidak mustahil azab yang seumpama itu akan menyerang umat akhir zaman ini. Kalau sekiranya umat akhir zaman ini mengenepikan peringatan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya umat akhir zaman ini mengenepikan tunjuk ajar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Hari ini kalau kita tengok surat abang, kalau kita tengok di dalam berita yang ada disiarkan di dalam TV-TV di rumah kita, Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan bala dalam bentuk banjir besar yang menyerang seluruh dunia pada hari ini. Bukan Malaysia saja. Ni cerita banjir ni bukan cerita Malaysia saja, bukan cerita musim tengkujuh di pantai timur sahaja. Sebaliknya banjir hari ini sudah sampai ke Mesir, negeri padang pasir, negeri unta hidup. 2 hari lepas tengok di dalam berita dunia, berita jam 10, Mesir, padang pasir yang kering kontang, kena banjir besar. Presiden Hosni Mubarak turun pergi tengok, golek kepala, heran. Tak pernah jadi macam ni di dalam sejarah negeri dia. Itali juga dikenakan banjir besar dan katanya bala bencana banjir yang menimpa Itali hari ini adalah yang terburuk dalam rekod 80 tahun negeri itu. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, ada orang bila dia tengok benda macam ni, dia kata benda ni bencana alam. Yang ni dia kata orang putih kata disaster. Bila dia sebut orang putih itu tak apa dah. Dia kata yang ni orang putih kata disaster. Satu malapetaka yang kemungkinan kena mana-mana negara. Tidak disebabkan oleh bala Tuhan, bukan kerana malapetaka yang Tuhan hantar. Sebaliknya benda ni biasa. Ada orang kata macam tu. Dia pergi kat dia. Dia kata lagu tu, kita kata lagu kita. Kita tengok siapa betul. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menentukan siapa yang betul di dalam soal ini. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, satu benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada umat akhir zaman ini, ialah apa yang difirmankan Allah di dalam surah Ali Imran ayat 102 hingga 103. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Di dalam ayat ini Allah berfirman, kata dia, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kata Allah, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu semua di dalam keadaan muslim, tunduk menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ni ayat yang cukup popular. Ayat ni ayat yang sering kita dengar dari member-member khutbah. Ayat ini ayat yang selalu kita dengar di dalam ceramah-ceramah agama. Ayat ini adalah ayat yang semua orang pernah dengar. Ayat ini adalah semua ayat yang semua orang pernah mengikuti tafsiran dan huraian dia. Tetapi tidak semua orang boleh menghayati intipati serta kandungan yang tersirat di sebalik ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi kita baca ayat ini kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman ini. Kata dia, wahai orang-orang yang beriman, kalau sekiranya kamu betul-betul orang yang beriman, kata Allah, hendaklah kamu bertakwa pada Allah.
Ditafsirkan oleh ulama apa dia yang dikatakan takwa ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang begitu sekali rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud adalah ulama tafsir yang begitu terkenal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jumhur ulama mengatakan tafsiran Ibnu Mas'ud ini kalau sekiranya dicanggahi boleh membawa kepada kufur seseorang itu pada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan yang dimaksudkan dengan takwa itu ialah yang pertama sekali Allah itu wajib ditaati dan sama sekali tidak boleh dimaksiati. Kata dia yang dimaksudkan dengan takwa itu ialah Allah wajib kita taat pada dia, dan kalau kita buat maksiat pada dia kita berdosa besar. Yang kedua, Ibnu Mas'ud kata yang dimaksudkan dengan takwa itu ialah Allah wajib kita ingat dan sama sekali tidak boleh kita lupakan dia. Nak boleh jadikan kita orang yang bertakwa, mula sekali kena takut Allah. Yang kedua, manusia mesti taat pada Allah, tak boleh engkar, tidak boleh melakukan maksiat pada dia. Manusia juga tidak boleh lupa Allah, sebaliknya mesti kena selalu ingat Allah. Di samping itu, manusia mestilah menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah dia boleh memakai title takwa. Cuba kita cek balik kita ni macam mana. Adakah kita sudah taat pada Allah? Tanya cakap tu dulu. Adakah kita ni muka yang layak menyandang title takwa? Adakah kita ni muka takwa ataupun muka takwa ya? Tak ada apa. Nak kena tengok juga, ambil cermin belak, tengok muka aku ni takwa ke takwa ke ni? Hak mana satu kita ni? Jadi nak boleh pastikan kita bertakwa, Ibnu Mas'ud kata mula sekali tengok kita taat dah dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah apa juga yang Tuhan kata buat. Takat tu pakai kecup perut habis. Apa yang Tuhan kata semua kena buat. Ambil lama keluar TV ni, mereka ambil gambar tak mampu. Jadi uji-uji lah. Saya tak menang kita apa. Tak ada nak senyum ambil gambar. Sabar saya dia. Dia ambil banyak dekat ganggu. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Dulu mereka pun tak gelur. Tengah gambar ni. Belah ni dia gelur. Jadi sikit-sikit juga. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Sejauh mana kita taat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita sendiri itu taat ke tidak dekat Allah? Yang kedua, adakah kita membuat anak isteri kita taat pada Allah? Adakah kita cuba sedaya upaya untuk menganjurkan orang yang di kiri kanan rumah kita supaya taat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksud taat Allah ini maknanya apa juga yang Tuhan sebut. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Adakah selama ini kita pastikan kita bergerak betul-betul di atas rel, di atas landasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan? Adakah selama ini kita tidak pernah turun, tidak pernah tergelincir daripada rel yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau sekiranya kita dah clear tentang benda ni, bermakna kita lulus satu daripada kriteria yang ditetapkan. Kita taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Ibnu Mas'ud suruh cek, adakah kita tidak buat maksiat pada Allah? Cuba cek balik sehari semalam 24 jam hidup kita, ada ke tidak seminit daripada 24 jam itu yang kita derhaka Allah, yang kita terlajak melakukan perbuatan yang dianggap sebagai maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ke tidak mata kita terbiar, kita terlajak membiarkan dia tengok benda yang Allah tak bagi tengok, yang dengan sebab tengok itu kita dikira melakukan maksiat pada Allah. Maknanya untuk mencapai title takwa ini bukan senang.
Untuk jadi hamba Allah yang bertakwa pada Allah ini tidak semudah yang kita sangka. Pendek katanya, untuk mencapai syurga yang dijanjikan Allah bukan senang untuk kita capai dan bukan mudah untuk dimasuki oleh mana-mana manusia. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. 3 Ibnu Mas'ud kata, ingat Allah. 24 jam hidup kita, berapa jam yang kita betul-betul ingat Allah? Takut. Kita pernah takut. Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah. Rabi'atul Adawiyah, dia tak simpan pisau dalam rumah dia. Bila orang tanya dia pasal apa tak ada pisau dalam rumah ni, dia kata, aku bimbang pisau itu akan memotong hubungan aku dengan Allah. Celaru tu cukup tinggi tu, kita tak sampai tu. Dan bukan kata pisau, gaji, badik, kerih, pedang, semua ada dalam rumah kita. Bukan kata tak boleh simpan, tapi nak cerita, kata Rabi'atul Adawiyah ni terlalu concern, terlalu prihatin, terlampau sangat nak jaga hubungan dia dengan Allah, terlalu ingat Allah sampai tak mau simpan pisau, takut kalau pisau tu potong hubungan dia dengan Allah. Bagaimana Ibrahim Adham ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hari dia jatuh tangga. Dalam dia duk jatuh tangga tu, muka senyum aja, mulut duk sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bertebak sampai di bawah sekali, dia teriak. Orang pergi tanya dia, wahai Ibrahim, pasal apa tengah duk golek jatuh, tengah duk sakit tadi hang senyum? Pasal apa bila sampai di bawah hang teriak? Pasal apa? Dia kata, waktu aku duk bergolek jatuh tangga tu, waktu tu aku sakit. Biasanya bila sakit ni kita rapat dengan Allah. Bila bertepuk sampai di atas lantai ni, bermakna sakit dah habis dah. Dia kata, aku bimbang, takut, aku tak ingat Allah. Dia kata, aku tak lah. Kita baca cerita buat ni, kita jadi celaruh dia. Kita jadi celaruh dia. Kita waktu senang ni telah lah memang lupa. Waktu sakit maki Tuhan pula. Punya jauhnya kita dengan Allah. Layakkah kita menyandang title takwa? Berapa minit dalam sejam yang kita ingat Allah? Berapa jam dalam sehari yang kita ingat Allah? Berapa hari dalam seminggu yang kita ingat Allah? Bermakna kita tak ingat Allah. Bermakna kita selalu lupa Allah. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, Ibnu Mas'ud kata, untuk melayakkan seseorang itu menyandang title takwa, dia mesti menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukurkah kita selama ini? Saya penuh keyakinan malam ni yang hadir, sama ada laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda, budak-budak, tak ada seorang pun yang tak pernah dengar hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan dia jaga malam tengok Nabi tengah semayang. Dia terlena, dia jaga pula duk semayang lagi. Dia terlena, jaga pula semayang lagi. Sampai bengkak kaki Nabi SAW. Aisyah kata pada Nabi, wahai Muhammad, kenapakah kamu begini bersusah payah abdi diri pada Allah? Bangun semayang malam semata-mata kerana Allah sehingga bengkak kaki kamu. Sesungguhnya Allah sudah ampun dosa kamu yang dulu dan dosa kamu yang kemudian. Nabi SAW jawab dekat dia, salahkah aku nak jadi hamba yang bersyukur pada Allah? Hadis ni hadis yang kita dengar masuk dengan malam ni dah masuk 349 kali. 349 kali. Ada kawan ambil pen tulis pula, usut dia tikam dan buat tu pula. Ada juga. Ini celaruh semua. Mana ni? Kita tengah duk bercakap tajuk takwa ada, dia pergi kona kat lain. Ayat 349. Apa kata dia? Saya tanya balik kawan tepi dia, ustaz kata berapa tadi? Kawan tepi dia tanya awak, tak apa. Ni punya celarunya umat akhir zaman ni, celaru tak celaru dia sampai taraduk. Adalah kawan cerita benda ni, dia kata jadi semua. Dia kata jadi semua. Dia pergi tikam kena nombor satu pula baru ni. La ilaha illallah. Dia kata ustaz ni tak boleh sebut. Dia sebut aja jadi. Muslimin dan muslimat yang mati sekalian ni punya celaru yang manusia akhir zaman ni.
Sudahlah dia catat nombor tu, esok pergi kat kaunter tu, bagi salam pula dekat kawan duduk jaga alam tu. Dia kata ni, aku nak pasti bagi dapat ni. Masuk pergi, Assalamualaikum. Kata, orang tanya dah tu, nombor apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Bismillah pula lagi. Punya celarunya hari ni. Bercelaru keadaan ni. Tu hak ketika ikut. Hak jenis lain pun serupa juga. Celaru juga. Dia nak buat majlis tari menari. Dia nak buat majlis minum arak. Dia nak buat majlis seronok suka. Dia nak buat majlis-majlis macam ni. Panggil Tok Lebay mana kami duk baca doa selamat mula-mula kali. Ni pun celaru juga. Kita tanya dia, ni majlis hang nak buat, ni majlis hang nak bawa pergi syurga ke, nak pergi terjun neraka? Dia kata, aku tak nak tanya lah, aku suruh hang baca doa lah. Dia kata. Ada juga jadi macam ni. Pasal apa? Jadi macam ni pasal apa? Pasal celaru. Ikhtilaf. Bercampur aduk di antara agama dan juga adat dan juga tak tahu macam-macam benda punya campur di dalam tu. Kita tak mau perkara yang seumpama ini hidup dalam masyarakat kita hari ini. Hari ini kita nak clear. Hang nak Islam ke tak mau? Whether you take it or you leave it. Boleh. Tamang teriak ni dia pesan kata. Kata sini Ustaz mau sulam mau putih lebih sikit. Kita pun sulam sikit. Kita pun duduk je yang tu. Tapi mana pun bukan pati dengan orang putih ni. Jadi makna katanya Islam ini dia tak boleh campur-campur duk buat cacam merbah, tak mau. Itu bukan Islam. Said Hawa kata dalam buku dia Al-Islam huwal Islam. Cukup cantik. Said Hawa kata Al-Islam, yang kata Islam itu huwal Islam, adalah Islam. Tidak ada lain. Islam tak boleh sama dengan agama lain. Islam tak boleh sama dengan ideologi lain. Islam tak boleh sama dengan adat lain. Islam tak boleh sama dengan budaya lain. Islam ialah Islam. Islam ialah apa yang Allah tunjuk. Islam adalah apa yang Nabi habaq. Itu saja Islam. Kita tak mau Islam yang ada ni Islam yang bercampur aduk. Islam yang tak tahu dari mana sumber asal dia. Islam yang tak tahu dari mana datangnya. Islam yang tak tahu siapa bawa mai dia. Kita tak mau Islam yang macam ni. Clear tak? Benda ni clear. Kalau dalam Quran Tuhan sebut dalam surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Akhirnya dia kata lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Nabi Muhammad yang kita sambut kelahiran dia malam ni dah finalize benda ni, dah muktamadkan benda ni. Surat menyurat tidak dilayan. Payah dah. Cakap banyak tak mau. Nabi Muhammad dah terang dah. Dia kata, lakum dinukum. Bagi kamu, agama kamu. Hampa nak pelingkup, hampa nak masuk neraka, hampa nak terjun parit, hampa punya pasal. Itu agama hampa. Waliyadin. Dan bagiku, Islam agama aku. Aku tak mau tolak ansur dalam soal ni. Duk celaru lagi. Mai raya di Pavali, pakai potong kek. La ilaha illallah. Saya punya perabot tengok benda ni. Ada ustaz dalam majlis ni. Cuba angkat tangan ustaz mana yang kata boleh orang Islam tidur raya sekali dengan orang agama lain. Cuba angkat tangan. Kita nak tengok, kita nak suruh dia sambung ceramah mana ni. Pasal benda ni dah muktamad. Benda ni Allah dah finalize dalam Quran. Sudah habis. Buat apa tidur rongkai hak Tuhan kata pula. Buat apa tidur kata boleh pula. Allah dah kata tak boleh. Tak boleh. Kita bukan nak salahkan kawan hati tu buat rang-rang pisang ramai-ramai potong kek tu. Kita tak salah mereka ni kadang-kadang tak tahu. Ni hak duk kiri kanan dia hak tahu. Ni habak lah, habak. Kita habak tak sampai. Hak duk kiri kanan ni tolong habak. Takut kat ni pokok dengan sebab hang tak habak esok tak pasti dia. Kawan tu dia boleh kata, dia kata aku tak tahu semua. Nah, tak boleh dah. Dia kata kalau tu aku tak buat. Atau siapa yang tahu? Ni lah ada pakai kepiah putih, ada bubis korban ni hak ni tahu. Atau awak hantar habang. Muslimin dan muslimat yang hormati Allah. Clear. Kita nak bagi clear ya. Kita tak mau ni musim lah, ni musim jerubu. Kalau kita tak bagi clear betul dia bertambah jerubu lagi. Kita nak bagi clear.
Muslimin dan muslimat yang benda ni clear lah, sebenarnya clear. Nah, saja kita bagi jadi serabut. Benda Tuhan turunkan di dalam Al-Quran, kitab yang mubin, kitab yang terang nyata. Baca Quran tu faham tu dah, faham sebiji. Kalau timbul tak faham, refer dalam hadis. Nabi jelaskan tentang ayat itu. Baca hadis tak faham juga, cari ulama-ulama yang muktabar. Dr. Harun Din terang dah dalam TV baru ni, siapa dia ulama muktabar 1, 2, 3, 4, 5. Dia bagi check balik di situ, pergi refer, tanya dekat mereka ni, tanya ni, kami nak tanya betul-betul. Kami tak tahu ni, kami takut dengan sebab kami tak tahu, esok kami dilempar masuk dalam neraka. Tolong pimpin tangan kami, tolong tunjuk cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kami. Kami tak sanggup hari akhirat esok kami didera oleh Allah semata-mata kerana kejahilan kami. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, bukan senang kita nak jadi hamba Allah yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau tak senang sekalipun, walaupun susah nak jadi hamba yang bertakwa, kena juga usaha sampai kita jadi orang yang bertakwa. Pasal apa? Allah sebut dalam ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah kata, wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati, melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri pada Allah. Maknanya lagi tak boleh jadikan diri kita tunduk pada Allah, lagi tak boleh pastikan kita bertakwa pada Allah, maka selagi itulah kita tak boleh mati. Mati ni bukan dia kira bila, bukan dia kira masa, bukan dia kira sedia tak sedia, bukan dia kira takwa kedak lagi, tak kira bila sampai masa mati. Dan kita tu kena pastikan kok mana cerita pun sebelum mati kita sudah bertakwa pada Allah dan kita sudah bersedia untuk serah diri kita sepenuhnya bulat pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia hukum kita di hari akhirat, hari yang tidak ada siapa pun boleh tolong kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni nak kena faham ni. Geram kadang-kadang nak habak yang ini. Nak habak kata ni, yang kata hari akhirat, yang kata padang mahsyar, yang kata ni cerita-cerita gaib ni cerita benar, bukan cerita yang ditokok tambah, bukan cerita nak gempak orang. Ni cerita betul. Kalau kita tak mau nak percaya cerita ni, esok kita susah di hari akhirat. Yang kita main duk habak ni, nak habak supaya pakat-pakat selamat. Saya pun nak selamat, semua orang pun nak selamat. Kita yang Allah bagi sedikit ilmu tentang benda ni, kalau kita tak habak dekat orang, kalau kita tak sedarkan orang tentang benarnya hari kiamat ini, esok Allah tanya kita. Tuhan kata, itu hang bukan pergi suruh taman kriang dah. Dia kata, setelah aku boleh lah kali tu. Dia tengok air, dia kata, Samsuri, bukan-bukan hang tapi taman kriang lah itu. Kata dia, ada mereka panggil sekali. Dia kata, tu habak apa kata dia? Habak baik lah kata. Dia kata, ni bukan cerita habak baik. Kenapa habak tak baik sama? Hidup habak baik aja daripada ingat mereka baik dah. Habak tak baik sama. Baru mereka kata, oh kita pun banyak lagi dah buat benda tak baik ni. Kena pakat-pakat tahu steering, balik kepada jalan yang baik. Muslimin dan muslimat mati sekalian, cerita orang duduk di taman ni maklum saja. Dengan seluar pendek Hawaii dia, dengan bini jambui Woody Woodpecker dia, dengan rambut karan seminggu 3 kali dia, dengan rambut dye jadi kalau oring dia, macam-macam cerita ni, cerita taman. Kita pun duduk taman juga. Ini cerita taman. Kalau kita sampai patah-patah bangku. Muslimin dan muslimat yang mati sekalian. Inilah cerita yang ada di akhir zaman ini. Cerita manusia no Islam. Tetapi manusia no Islam, Islam yang sesuai dengan dia. Dalam keadaan akhir zaman ini, kalau kita kata manusia hari ini tak mau Islam, kita bohong besar lah. Kita bohong besar. Hari ini semua orang nak Islam. Tak kira orang pangkat besar, pangkat kecil, tak kira orang kerja-kerjaan, kerja sendiri, tak kira orang tua, orang muda, tak kira siapa. Hari ini orang nak Islam belaka. Cuma silapnya dari segi nak pegang Islam tu, jadi kelam kabut.
Ada yang dia kata nak Islam, tapi Islam yang macam mana? Islam yang tak menyusahkan dia. Bila dia ikut Islam sampai satu selekoh lipat, oh dia kata kami kena lipat sangat, dia takut tak boleh ikut ni. Dia kena shortcut jalan lagi. Shortcut ni nak buat dia terbabah ni. Islam dah tunjuk dah lorong tu. Kalau kena kona lipat, kena kona jugalah. Tak payah buat apa, kena kona. Kalau sampai country Islam kata no entry, tak boleh masuk, jangan masuk. Jangan duk gagah tebiang juga, sekejap lagi kita susah. Jadi ada orang tak mau susah, dia tengok-tengok no entry, dia balik, kiri balik kanan. Boleh lah, seperti juga. Islam tak bagi macam tu. Islam suruh, kalau nak ikut Islam, ikut semua sekali. Kalau tak mau ikut, pergi cari lawyer banyak lah ni. Sains orang, abang kata aku esok kalau mati, apa jangan kata aku mati, kata aku mampu memang senang. Tak betul-betul cakap lagu tu. Betul-betul cakap lagu tu. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab. Shadaqallahul azim. Tuhan sebutlah. Hak silap ni silap kita. Kita tak boleh buka Quran, kita tak baca Quran, kita tak tahu sebenarnya apa yang Tuhan kata dalam Quran. Yang kita tahu bila dah mati itu upah orang mengaji Quran. Dah mati dah upah orang mengaji Quran. Apa kita tak boleh buat lah. Masa hidup ni nak kena ambil tahu, kena nak baca, nak ambil faham, nak menghayati, nak mengamalkan masa hidup ni. Allah kata afatu'minuna bi ba'dil kitab, adakah kamu beriman dengan sebahagian daripada Quran, wa takfuruna bi ba'd, dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain. Apa pasal kamu ni nak ikut Islam, nak ikut sikit-sikit, tak mau ikut semua? Apa pasal masa kahwin kamu ikut Islam, apa pasal masa mati kamu urus cara Islam, apa pasal masa hidup kamu tak mau ikut Islam? Apa pasal berpakaian tak mau ikut Islam? Apa pasal didik anak-anak tak mau ikut Islam? Apa pasal perintah negeri tak mau cara Islam? Apa pasal sistem bank, sistem ekonomi kita tak mau Islam? Pasal apa? Pasal apa mati, patah balik nak ikut Islam, pasal apa? Kalau tak mau ikut, tak boleh ikut semua. Kalau nak ikut, ikut semua. Itu kaedah dia. Kita sendiri kalau jadi bapa dalam rumah, kita ada anak-anak, kita ada peraturan rumah tangga kita. Kita kata ke anak kita, 15 minit sebelum maghrib mesti ada di rumah. Mandi elok-elok, ikut ayah keluar pergi masjid. Anak kita tak patuh peraturan yang kita buat. Kita kata 15 minit sebelum pukul 7 mesti ada di rumah. Dia tak balik mai. Kita balik masjid sembahyang Isya, balik pukul 9.30, 9.45 baru dia sampai. Kita rasa lagu mana? Kita sebagai bapa yang sudah buat peraturan pada anak kita, tiba-tiba anak kita tak entang ke kita. Sebagai bapa rasa macam mana? Ayah pesan tak kan? Tunjuk pun jari dia, mau nak diam lebih ketat. Ayah pesan tak kan? Saya. Dia kata ayah pesan apa? Oh, dia buat lupa pula. Dia kata ayah pesan apa? Pang bagi sebiji ke pipi. Lepas mengelosok ke atas lantai. Tidur cekap pinggang ke tidak. Bangkit. Tu kita. Kita bukan ada kuasa apapun. Allah, kuasa adalah rumah tangga tu lah. Kecil aja kuasa kita. Pun kita pantang kalau anak kita cabar kita. Ini kan Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dia buat peraturan, kita langgar peraturan dia. Tuhan tak marah kan? Dalam keadaan dia Tuhan, the most powerful, yang berkuasa penuh di dalam alam ini. Tiba-tiba manusia hak kemetok halih ni, duk cabar dia. Dia tak marah kan? Inilah yang di dalam hadis Bukhari Muslim menjelaskan di hari akhirat esok di padang mahsyar Allah berseru dengan suara yang lantang. Kata Allah, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Dia kata, mana dia orang yang degil atas dunia dulu? Mana dia orang yang besar diri atas dunia dulu? Mana dia? Tuhan cari kita pada masa itu. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Ni habang sungguh ni malam ni habang sungguh. Pendek katanya kita punya matlamat hadis ceramah ni
Esok cerah-cerah, esok satu taman kerian pakai kelumbung habis. Bini lepas semua. Pendek kata, kita punya objektif kita yang tu. Kita letak objektif sebelum langkah keluar daripada kasih kelumbung tadi, kita letak nombor 1 supaya sebelum habis ceramah, orang taman kerian pakat-pakat duk ingat dalam hati nak balik cari kain buat bungkus kepala mereka. Kalau esok keluar cerah-cerah, esok keluar rambut karan duk lengok lagi, Allah, siap-siap majlis malam ni. Bukan senang ni nak untung pasu bunga ni duk atong pelilin ni. Bukan senang ni nak pasang kemah-kemah ni. Kalau sekiranya majlis ini tidak membawa natijah yang baik, sedih kita. Kalau sekiranya majlis yang kita buat pada malam ini tidak mampu mengetuk pintu hati yang selama ini keras terhadap Allah, letih kita. Kalau sekiranya ceramah malam ini tidak mampu menggerakkan sedikit kesedaran, letih kita. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, ceramah kita di akhir-akhir zaman ini, ceramah yang lebih menekankan kepada soal penghayatan serta-merta. Kita nak, setelah kita sebut, setelah kita ingatkan perkara ini, berlaku perubahan di dalam masyarakat yang ada. Walaupun kita berpegang dengan ayat Allah, Allah Subhanahu wa taala dah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, law syaa'a rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Shadaqallahul azim. Tuhan tanya dalam ayat tu. Kata Tuhan, law syaa'a rabbuk, kalau sekiranya Tuhan kamu ndak, kalau Tuhan mau, la amana man fil ardi kulluhum jami'an, nescaya semua yang ada di dalam muka bumi ini beriman habis semua kali. Kalau Tuhan nak, dia boleh buat. Bukan kata taman kerian, bukan kata Parit Buntang, bukan kata negeri Perak, bukan kata Malaysia, seluruh dunia Tuhan boleh buat bagi jadi beriman semua. Kalau Tuhan nak, dia boleh buat. Jangan siapa duk heran. Kalau Tuhan nak, sekali aja tengok Bill Clinton ketak-ketak nak masuk Islam, dia boleh buat. Dia boleh buat. Kita duk fikir heran. Kata Bill Clinton ni mampu lah, dia ni tak jadi apa-apa. Nah, kalau Tuhan nak, dia boleh buat. Lau syaa'a rabbuk, kalau Tuhan kamu nak, semua sekali dia boleh jadikan beriman. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Adakah kamu nak paksa manusia supaya manusia jadi beriman? Tuhan tanya. Maknanya kita tak boleh buat semua orang beriman. Kerana akan ada manusia beriman dan manusia tak beriman. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kita nak supaya kita ni, hak mai hak dengar malam ini ubah. Daripada suasana tidak beriman kepada Allah kepada suasana beriman pada Allah. Daripada hidup cara barat kepada hidup cara Islam. Daripada membiarkan anak isteri akan dijadikan bahan bakar api neraka kepada menjadikan anak isteri kita khadam di syurga. Kita nak perubahan yang seperti ini. Kita tak nak lagi ada manusia yang sengaja degil, tidak mau ubah diri untuk taat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Untuk itu Allah berfirman di dalam ayat dia, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata Allah, berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Allah tekankan dalam ayat ini, Allah suruh Nabi Muhammad yang kita sambut kelahiran dia pada malam ini supaya bagi tahu kat kita perkara ni. Allah suruh semua orang yang Islam, yang beriman kepada Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang sungguh-sungguh dengan tali Allah semua sekali. Semua sekali pegang dengan apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Silap kita hari ini kerana kita duk tekankan ayat wala tafarraqu sahaja. Kita duk habaq ke orang tak boleh pecah belah. Baiklah lah ni kami tak mau pecah belah. Kami nak bersatu. Tapi kami nak bersatu di atas apa? Nak bersatu di atas surau ke? Nak bersatu di atas tangga surau ke? Nak bersatu di atas tikap ceramah ni ke? Nak bersatu atas apa? Kita nak bersatu di atas tali Allah. Apa dia tali Allah ni? Bila turun ayat ni sahabat tak faham. Sahabat tanya Nabi,
Kata sahabat, maza hablullah. Apa dia tali Allah ini ya Rasulullah? Nabi kata, inna hadzal qur'ana huwa hablullahil matin wa huwa nurul mubin wa huwa syifaa'un nafi' wa ismatun liman tamassaka bih wa najatun liman ittaba'ah atau kama qala. Nabi clearkan benda ni kepada sahabat dia. Kata Nabi, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini huwa hablullahil matin, adalah tali Allah yang maha teguh. Allah suruh kita bersatu, jangan pecah belah. Bersatu di atas tali Allah. Apa dia tali Allah? Nabi kata sesungguhnya Quran itu tali Allah. Kita disuruh bersatu di atas Quran. Apa yang Quran suruh, yang tu kita nak buat. Mana-mana orang yang nak pecah keluar daripada yang Quran suruh, sesungguhnya dia berpecah daripada perpaduan yang ditunjukkan oleh Allah. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Katalah daerah Parit Buntak ni, pakat-pakat setuju nak panggil Sheila Najib mai. Katalah, Tuan penolong pegawai daerah kita ada malam ni. Yang ni kita harap penuh. Dia memang tak sayang punya kalau Sheila Najib nak mai. Dia memang tak sayang punya. Alhamdulillah, saya tak pernah jumpa DO yang begini sekali hebat orangnya. Alhamdulillah, kita tak tahu nak kata macam mana, berasa macam nak teriak bila jumpa dia. Hebat orangnya, menghayati Islam sepenuhnya. Dia mai depan kita, dia kata, Ustaz, dia kata, saya diamanahkan untuk jadi DO di pulau ni. Dia kata, hari itu saya pergi ceramah di Langkawi. Dia kata, untuk makluman Ustaz, dia kata, inilah mukanya, dia kata, yang bertanggungjawab sign lesson Arab di pulau ini. Inilah orang dia. Saya tak boleh nak gambarkan bagaimana teriaknya hati saya ketika nak sign ni. Saya tak boleh nak bayangkan bagaimana Allah nak tanya saya dan bagaimana jawapan saya pada Allah di padang mahsyar esok apabila saya didakwa di atas apa yang saya lakukan ini. Adakah Allah terima jawapan yang saya nak bagi? Saya sign untuk awak dijual di pulau ini. Dan saya jawab kata bukan saya nak sign. Orang suruh saya sign. Allah terima ke jawapan yang macam ni? Allahu Akbar. Dia kata, ya Allah Ustaz, hati saya teriak Ustaz. Tuan-tuan mungkin tak percaya sebab tuan-tuan tak pernah nampak muka dia macam mana. Kalau kita tengok sendiri muka dia, very innocent face. Muka Allahu Akbar. Subhanallah. Muka yang sentiasa dibasuhi dengan air wudu. Muka orang yang sentiasa berjamaah di masjid. Dia kata setakat bidang yang ada dekat saya, dia kata saya nak menghadkan arak di pulau ini. Nak haramkan terus susah, dia kata. Kita nak menghadkan supaya arak tak terlalu banyak. Kita tak sanggup lagi melihat anak bangsa kita rosak kerana arak yang diharamkan Allah ini. Di Langkawi tuan-tuan, muslimin dan muslimat semua, cuba pergilah cuti-cuti ni, pergi pulau Langkawi. Bukan pergi tengok boya ada di sana tu. Teluk Datai tu boya banyak. Bukan pergi tengok boya. Pergi tengok Pulau Langkawi. Tengok persekitaran dia. Pergi tengok di kedai-kedai makan. Pergi tengok semua benda ni. Balik mai buat kesimpulan. Senang-senang. Kita boleh tengok anak muda kita. Bayar umur 14 tahun ke 16, 17 tahun. Duduk di satu sudut kedai kopi. Duduk keliling meja. Guinness Stout, Jingle, Carlsberg dan sebagainya. Duduk di depan lebar. Minum mabuk-mabuk. Topi kek buh di belakang. Anak kita. Anak orang Melayu kita. Anak orang Islam kita. Yang rosak ni. Arak murah. Nak heran apa? Kita duduk heran, macam mana budak-budak ni teruk boleh duduk minum arak lagu tu. Kita duduk isap rokok tu sopa lah. Buat heran apa? Macam mana orang tak isap rokok duduk heran kita isap rokok, macam tu lah kita duduk heran budak minum arak ni. Macam tu lah.
Orang yang tak isap rokok, tengok orang isap rokok, dia heran. Dia kata, buat ni teruk lah. Dia kata, rokok tu apa yang baik dia, apa yang sedap dia. Buat pusuk mulut, habis duit, bakar duit. Apa yang mereka ni boleh pergi isap rokok? Tu orang yang tak isap rokok, duk heran. Kita isap rokok, kita kata biasa lah. Apa baik, apa tak baik, sedap lah. Macam tu lah kita tengok budak-budak minum arak, kita duk heran, kita kata lah, budak Melayu minum arak, apa ni pelik lah, apa yang sedap arak ni. Kita duk kata lagu tu, kawan hak minum arak tu dia nak heran apa, dia dah ketagih dengan arak tu. Muslimin dan muslimat yang mati, dia punya teruk keadaan yang berlaku. Lalu tuan pegawai daerah kita di sana, dia rasa dia bertanggungjawab di atas perkara itu. So dia membahagikan lengkawi kepada beberapa daerah. Dia cuma mengizinkan 2 daerah sahaja dijual arak. Daerah lain dia bagi tempoh 8 bulan untuk clear stok arak yang ada di kedai masing-masing. Adil, cukup adil. 8 bulan untuk hampa perhabis stok simpanan yang ada, perhabis dalam masa 8 bulan. Lepas 8 bulan tak ada lagi lesen arak diizinkan di kawasan yang lain. Maknanya kalau nak minum juga arak, hampa cuma kena pergi 2 kawasan saja. Kawasan lain tak boleh. Saya terpaksa buat, dia kata, untuk tunjuk bahawa saya tidak reda dengan benda ni. Alhamdulillah. Subhanallah. Ada lagi rupanya orang yang sayang Islam, yang sayang iman, yang sayang kepada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sanggup buat macam tu. Akibatnya, dia kena petition. Akibatnya, dia nak kena tukar ke tempat lain. Akibat itu yang dia terima. Kerana dia buktikan sayang dia kepada agama dia. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala uji umat Islam. Allah uji orang yang beriman. Allah tidak akan biar manusia hidup begitu sahaja. Oleh itu pastikan kita sebagai manusia yang percaya dengan hari akhirat, yang percaya dengan hari kebangkitan semula, kita akan buktikan bahawa kita nak kita selamat dunia, kita nak kita selamat di hari akhirat. Dan kita mesti buktikan bahawa kita pegang sungguh-sungguh dengan kitab Allah. Kita pegang sungguh-sungguh dengan Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai manual hidup kita semua. Kemarin duk sembang dengan kawan saya, cerita manual ni. Kita beli Proton Wira baru, dia bagi satu buku panduan, buku manual dia. Dah. Orang beli kereta baru semua dapat buku manual tu, pakat dia buka baca malam-malam. Tang ni nak kena buh apa ni minyak, apa nama minyak power steering, yang ni minyak enjin, yang ni dia habaq dah dalam buku panduan dia. Kita tak mau ikut buku panduan tu. Kita baca, bukan kita tak baca. Oh, kawasan ni dia kata minyak power steering. Kita pergi buah minyak nyok dalam tu. Tak lagi boleh pada. Boleh tak dah? Oh, ini dia abang kata ni tangki ayam. Dia tengok tangki ayam, buah minyak power steering dan tangki ayam tu. Saja tak mau ikut. Kelang Proton, buat keluar Proton Wira, dia buat keluar buku manual, panduan. Hang nak pakai Proton ini, panduan dia. Hang kena ikut buku ni. Jangan dia buat tak ikut, jangan dia buat pandai-pandai. Engineer yang buat lagi pandai. Ni dia buku dia bagi. Tak mau ikut. Allah jadikan kita di dalam alam ini. Dia bagi manual dia, Quran, turun mai. Hang nak hidup, ni dia, panduan dia ada dalam Quran. Tak mau ikut, nak buat lagu kita. Jadi, cerita tadi, minyak nyok buah dalam power steering punya tukang. Jadilah huru hara, jadilah kelang kabut, jadilah kacau bilau. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Zahirlah, nyatalah kerosakan di darat dan di laut. Semua ni berlaku semata-mata kerana kerja buat tangan manusia sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kadang-kadang sedih juga kita ni. Duk jumpa muka kawan-kawan kita, sahabat kita duk mengaji, duk apa semua bagus, begitu begini. Seronok kita ni. Satu hari terjerembab di City Point. Jalan. Dengan bini rambut kalalai, dengan anak karan nak jadi afro, tak afro di mana aku tak tahu. Dia apabila nampak kita ngerilah. Allah dia kata, inilah adenan yang tak ingin kita lihat. Kita serempak pula dah dengan Ustaz di sekolah lagi.
Kita pula bila serempak dia, kita pun terkejut juga. Ini yang kita tak nak. Itu sebab kita tekankan sangat-sangat. Ceramah masuk dalam radio baru ni, kita dah bawa satu cerita. Cerita satu hamba Allah Super Skirji yang kita cerita. Cerita tu bukan kita cerita. Bukan kita nak tidur malam, tidur karang tu nak cerita apa. Nah, itu cerita betul. Ada pula hamba Allah telefon di rumah kita. Dia kata, Ustaz, pandai ada mereka pula cerita. Cerita apa pula? Cerita betul. Dia kata, Ustaz ni pandai ada mereka. Dah bilang, mereka apa kita? Bahak sungguh. Cerita sungguh-sungguh. Kejadian tu jadi di Kuala Lumpur. Satu. Yang kedua, daripada nak tanya siapa? Kata dia pergi mengaji sebulan kali itu. Siapa dia? Ustaz lah. Dia kata. Dah, ini cerita Kuala Lumpur. Cerita orang lain. Tapi dia cerita tentang perubahan yang berlaku pada diri dia. Dan bagaimana dia cuba untuk mengubah keluarga dia. Cerita ni yang kita kata tadi ni. Touching. Dia main cerita kat kita. Dia main habak kat kita. Dia main confess dekat kita. Dia main luah habis benda hadut terbuku dalam hati dia dekat kita. Dengan lenangan air mata. Kita pun naik satu macam. Bila dengar cerita dia. Pasal apa? Pasal dia cerita benda yang dia lalui sungguh. Kita ni cuma relate cerita tu daripada dia. Kita cuma ambil cerita dia. Cerita pula ke orang. Jadi korang rasa tu. Tapi dia yang menempuhi benda tu, dia yang rasa sendiri benda tu, dia rasa bagaimana beratnya dia nak boleh ubah keluarga dia. Bini pun Super Skirji ni. Dengan suami pun cakap, ayu aja. Kata, you ingat I siapa? Kata apa kata? Kita di rumah ni kata faham dengan tukung kita kecupur lah. Tu baru kata faham. Dia kata faham jangan duk kontrol orang kat kawan. Dia kata faham tu pun baru balik Allah hari. Dia kata ada juga kata begitu. Jadi dia pulang pas ubah keras mereka. Kita kata ya lah tu pun mujur aku balik. Hang tak balik lagi ni apa cerita. Kata begitu lah balik kan. Nak kata apa lagi? Itu hak di rumah kita. Ni hak mengaji tinggi ni, hak keluar universiti ni, hak super skill dah ni. Anak pula legal advisor. Anak tu penasihat undang-undang. Anak dia tu. Bila kata penasihat undang-undang ni lawyer lah. Bila kata lawyer ni cakap pandai lah. Lawyer punya pasal Mona Pendi belum tentu salah lagi. Lawyer punya pasal. Tak kena gaya dia kepak, dia keleh. Kok mana gaya tu? Boleh lepas ni. Pasal apa? Pasal lawyer. Yang kata lawyer ni orang pandai cakap. Anak dia lawyer. Anak dia legal advisor. Penasihat undang-undang. Cuba bayangkan satu orang bapa yang menghadapi anak-anak yang semua sekali terpelajar. Cuba bayangkan seorang suami yang menghadapi isteri yang juga tergolong dalam golongan bijak pandai. Golongan cendekiawan. Macam mana dia nak ubah mereka ni? Bila cakap sikit saja dia melantun balik terah. Bila dia kata ke anak dia bangkit berdiri. Lala tu juga cekak pinggang depan dia. Dia kata, bapa nak dakwah mama, okey. Tapi bukan saya. Nak tampak tak boleh lah, besar lah. Penasihat undang-undang. Nampak zaman ni. Zaman lah, zaman anak, zaman mak. Zaman lah, zaman anak, zaman pak. Peduli apa? Dia kata. As a human, dia kata. Sebagai manusia, saya ada hak saya, dia kata. Bapa tak boleh nak tampak saya ikut suka. Dia kata, sudah, kata pak dia. Jadi bukan itu penyelesaian dia. So macam mana nak selesaikan masalah ni? Dia kata, mama okey. Bapa boleh dakwah. Tapi saya minta maaf bapa. Tunggu, keluar, masuk dalam kereta, tutup pintu, dum, kata start ini, penerai balik rumah dia. Dia kata kat saya, Ustaz, cuba bayangkan betapa hancurnya hati saya
yang selama ni letak harapan yang tinggi pada anak ni. Tahu-tahu macam tu jawab dia, hancur berkecai dia. Alang-alang sabar. Kalau ikut pikiran nak jadi guna pun, tang aku nasihat lah. Alhamdulillah, dia kata Allah bagi kekuatan. Dia kata saya cuba, saya minta pada Allah, saya bermunajat pada Allah, minta supaya Allah bagi sikit lagi kekuatan untuk saya cuba lagi sekali. Cuba pula kali yang kedua, cuba cara lisanul hal, cuba cara tingkah laku, perbuatan, cukup, tak mau cakap apa. Malam-malam bangkit, sembahyang sunat. Mak Anding dia duduk atas katil tu, celik sebiji-biji mata tengok. Jadi ikut dakwah apa, dah tahu dia kata. Dulu subuh pun tak kek sembahyang, dia ni ulung tengah-tengah malam pun puluh sembahyang. Tengok, dia kata serabut semua. Apa? Tak kata apa. Sudah sembahyang apa semua begitu-begitu tu. Bangkit sembahyang, dia kata lampu pun tak pasang. Pasal apa? Pasal tak mau kacau datin tu tidur. Tadi mandi nenek datin pula. Tak mau kacau. Tidak kacau dia. Dia sembahyang aja. Tengok. Dia pun tak boleh lena. Tak boleh lena. Alhamdulillah, dia kata pelan-pelan dia buat macam tu. Bila naik kereta, nak keluar pergi kedai ke apa ke, petang-petang ni, dia kata masukkan satu kaset agama, lepuk masuk buka, dengar pelan aja. Ini dia kata awak pelan sangat, tak bagi air dengar kah? Dia kata, oh, saya takut you tak minat. Slow tapi steady. Saya takut you tak minat, kalau you nak dengar boleh lah, perai sikit. Dia pun dengar. Tak kata apa, sampai di kedai tutup, balik rumah. Rupa-rupanya manusia ni, kalau sekiranya kita approach dia, kita dekati dia dengan cara macam tu, dia kalah rupanya. Kalau kita dekati dia dengan banyak bercakap, dia kalah. Manusia ni rupanya lagu tu, rupanya dia tak suka orang beletian. Nah, kita pun kalau bini kita nak cakap banyak sikit, itu orang start mutu pergi kelemah. Jawab apa pun nak, itu orang start mutu pergi kelemah. Dah pergi kelemah. Agak-agak dia sejuk sikit balik pula. Bagi salam buat muka welfare ya. Baik balik. Rupanya manusia ni, semua manusia tak suka kena beletian. So dia ni ambil pendekatan baru, dia tak mau beletian. Dia ambil cara baru. Dekati isteri dia dengan benda-benda macam tu, sembahyang. Dengar, buka buku agama baca. Dia rimah, mula-mula dia rimah, dia tak suka. Tapi dah lama-lama dia tengok, dia ni berubah sungguh ni, bukan dia cerita lawak-lawak ni. Satu hari dia pun rasa juga nak tahu, apakah rahsia, apakah kekuatan yang mampu mengubah suami dia daripada satu orang yang dia pun kenal kepada keadaan lain. Yang dia tanya suami dia, dia kata tak ada kesek-kesek apa lebih-lebih. Saya nak pergi kerja, yang pun nak dengar juga. Bagi, memang tunggu kau untuk minta pun. Dia pun, dia tetap dia, suami tetap suami. Naik tu dengar. Alhamdulillah, rupanya pelan-pelan, dia bersedia untuk berubah. Mula-mula pakai skan. Ikat macam lanun kat tanah. Lanun naik kapal. Cuma tak tempel mata sebelah. Tapi peringkat mula kira alright lah macam tu. Kita kira tak apa lah. Takkan terus berubah, terus nak pakai tudung labuh apa. Jangan macam tu. Pelan-pelan lah. Dia mau tutup di situ, kira okey. Tak apa, dia kata. Bila isteri pakai macam tu, seronok ni tak tahu nak abang lah. Pergi kedai beli hadiah, balik main tutup mata bagi hadiah pula. Dia kata, ni apa ni, pasal apa ni, bukan birthday air ni, bukan pasal birthday, tapi hari ni air seronok pasal you pakai tudung merah muka. Tapi tak apa. Lama-lama alhamdulillah, hari ni isteri dia sudah pakai tudung labuh semua cantik. Seorang muslimah yang mukminah kepada Allah. Anak pula bila tengok ibu bapa dah ubah corak hidup. Sampai bila dia nak nafikan itu mak dia, itu bapa dia, sampai bila?
Dia tak boleh bohong. Itu satu kebenaran. Inilah bapa dia yang selama ni duk bagi dorongan, duk bagi rangsangan kepada dia untuk maju dalam pelajaran. Inilah mak dia yang selama ni duk tumpah kasih sayang pada dia. Pasal apa? Dengan sebab mereka ni pilih untuk hidup cara ni, aku nak tinggal mereka. Pasal apa? Anak pun dia main guilty conscious. Dia main rasa salah, anak pelan-pelan mula berubah. Alhamdulillah hari ini the whole family, satu family, semua selesa. Dia kata semua lega, semua okey dari segi taat kepada Allah dan patuh kepada Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak keadaan macam ni wujud dalam rumah tangga kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, sesungguhnya Quran ini huwa hablullahil matin, adalah tali Allah yang maha teguh. Quran ini adalah manual hidup manusia. Wa huwa nurul mubin, Quran adalah cahaya yang menerangi manusia. Kalau kita ikut Quran, terang alam ini. Kalau kita ikut Quran, terang hati kita. Kalau kita ikut Quran, semua dunia ni jadi terang. Wa huwa syifaa'un nafi'. Quran juga adalah syifa' ataupun penawar yang banyak manfaat dia. Kalau kita bergantung pada Quran, insya-Allah kita jauh daripada penyakit-penyakit yang boleh merosakkan kita. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, lebih daripada itu Nabi kata wa ismatun liman tamassaka bih, Quran menjadi perisai kepada orang yang berpegang dengannya. Kalau kita ikut Quran, Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita ni ada pendinding dia. Wa najatul liman ittaba'ah, dan kemuncak kepada ikut Quran ini Allah janjikan kejayaan bagi orang-orang yang mengikutnya. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, akibat daripada menolak Quran, Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. Semua ada dah dalam Quran ni. Kalau nak ceramah sampai pagi esok ni, jenuh doa abang. Ni punya banyak benda yang Tuhan habaq dalam Quran yang kita tak pernah tidur selak tengok. Akibat daripada meninggalkan Quran ini, Allah kata duribat alaihimuz zillah, ditimpakan kepada mereka itu kehinaan. Bila tinggal Quran, bila tinggal Islam, hina kita. Seluruh dunia umat Islam hina lah ni. Bukan di Malaysia sahaja, bukan di Indonesia sahaja, bukan di Patani, Selatan Thai sahaja, bukan di Singapura sahaja, bukan di Asia Tenggara sahaja, bukan di Timur Tengah sahaja. Seluruh dunia umat Islam hina hari ini. Hina. Bukan boleh buat apa. Kalau kita tak hina, kita tak bawa tepung, duduk minta sedekah dekat bangsa bukan Islam. Baitul Maqdis itu kiblat pertama umat Islam. Hari ini umat Islam kena bawa tepung, pergi minta sedekah dekat Tel Aviv, dekat Yahudi laknatullah alaihim ajma'in. Minta sedekah, minta izin kami nak pergi melawat Baitul Maqdis. Tak hina lagi dah. Ni surau ni hak siapa punya? Hak kita punya, hak orang Islam punya. Apa kata kalau satu hari esok kita main nak semayang di surau, kena minta izin dekat orang bukan Islam, duduk tunggu jadi watchman bawah ni. Kita main abang kata ni nak tumpang semayang Zat. Dia kata pergi minta dia sana, dia tunjuk naik ke atas tu. Pergi minta dekat apa kami punya bos tak lagi. Kita kata tak lagi lah, tak apalah sat aja. Sat pun tak boleh, kena pergi minta sana tu. Tak hina dah. Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam. Berapa kali dah dibebaskan oleh tentera-tentera Islam. Hari ini tertawan balik. Kita
kita nak pergi melawat Baitul Maqdis, kena minta izin, kena lalui pemeriksaan keselamatan. Dia pegang habis seluruh badan kita, dia pegang habis seluruh badan bini kita pasal nak masuk masjid kita. Tak hina lah. Kalau betul-betul kita tak hina, kita tak akan jadi macam tu. Pasal apa kita hina? Allah dah jelas dalam Quran. Duribat alaihimuz zillah, ditimpakan ke atas mereka kehinaan, ainama tuqifu, walau di mana mereka tinggal. Duk bumi mana pun hina. Illa bihablim minallah, Tuhan kata melainkan sekiranya mereka berpegang dengan tali Allah. Tuhan janji ni. Gerak semua. Tuhan janji dah. Kita bukan tak tahu, kita tahu tapi saja ketegak tak mau buat. Tuhan kata kalau hang tak mau kena hina, kalau hang tak mau kena peleceh, orang dia buat pecacai lebih kurang ke hang, kalau hang tak mau kena lagu ni, illa bihablim minallah, hang kena pegang dengan tali Allah. Kalau hang pegang Quran, kalau hang ikut apa yang Tuhan kata dalam Quran, hang tak akan jadi hina. Tuhan kata, dah tak mau ikut juga. Saja ketegak. Kalau anak kita lah ketegak, nak buat apa kaya? Dia tanya anak dia dekat lagi. Tadi dua abang Baitul Maqdis kata jauh. Kalau anak kita lah ketegak, dia demam. Demam sampai merekod-rekod duduk dalam selimut. Demam. Dah demam sudah. Bila duk merengek pula duk teriak. Dia kata teriak apa? Makan ubat. Tak mau makan. Kata makan. Kalau tak makan tak lagi tak baik. Tak mau makan juga. Ayah kata makan. Jangan duk buat ketegak lagu ni. Hati tu kuat dia duduk. Temperature tu duk naik lah tu. Ayah kata makan. Makan-makanlah. Jangan duk buat ketegak lagu tu. Kalau tak makan tak lagi tak baik. Tak mau juga. Dia kata budak ni. Kata tu kena. Hang nak makan kata tak? Dia pun dandan dan sebik-sebik muka, ambil makan juga. Kena lagu tu. Kalau dengan anak kita pun kena lagu tu, kita pun kena lagu tu. Tu yang ceramah seorang perang tu. Bukan ada apa, bukan nak marahkan siapa, bukan nak apa, cuma saja je. Style dia dah macam tu. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Kalau dia buat seluruh, apa kat Leona pula? Musim-musim hujan ni pula dia sejuk. Dia apa cari pasal saja. Ada kawan angkat kaki sila dah tu kira cantik dah. Kalau nak lena tu sila saya mampu. Muslimin dan muslimat mati sila. Itu sebab kita saja tekankan beberapa perkara yang memang perlu ditekankan. Supaya manusia dia terbuka sikit. Nampak sikit. Oh kita rupanya ada jadi celaru lah ni pasal tak mau ikut Quran rupanya. Ada pula satu hamba Allah, saya mengajak di masjid. Bila kita duk habang kata kita kena ikut Quran, dia tanya kita pula. Dia kata, tak lah ikut Quran tu lagu mana Ustaz? Budak dia terpulas telinga cuma. Orang suruh main mengaji, dia tak orang mengaji. Dia duk buat heran nak ikut Quran lagu mana. Dalam satu ceramah, 1,5 jam, 2 jam, bukan dah nak habang nak ikut Quran lagu mana. Malam ni nak bagi celak aja. Esok kena main mengaji. Bila mengaji tu baru reti lagu mana yang kata ikut Quran ni. Dah. Ni orang lah kata nak motivate aja, nak toy bagi dagang aja. Oh tu dia, kita silap apa ya. Banyak tu aja. Lepas ni pilah Masjid Pari Buntang ke, Suruh Taman Krian ke, Masjid Kampung Kedah ke, Masjid Kampung Perak ke, tang mana pilah cari. Ada pula di kalangan sahabat-sahabat kita ni dia syok dengan ceramah aja. Kata bila nak dengar ceramah aja. Ceramah ni boleh dengar, tetapi kuliah, pengajian tu kena. Ceramah ni sekadar nak jaga daripada tidur aja, mengaji tu kena. Bismillah menghadap tok guru, buka kitab Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, kena baca. Baru kita nampak lorong, baru kita tahu nak pi ke mana, signal kanan ke kiri ke mana kita nak pi. Yang ni kita nak. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Cak ni lepas ni ceramah tak main pula, pakai duk mengaji pula. Dah lah, ceramah ni kena juga, mengaji pun kena juga. Orang dah ni cerdik, payah cakap penuh dikilas, penuh cakap penuh dikilas, penuh kita jenuh kepung. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian.
Jadi jelas kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala dah sebut, cara nak bersatu ialah dengan berpegang pada tali Allah. Tali Allah itu ialah Quran. Quran itu ialah penawar kepada segala penyakit yang ada. Dunia hari ini dunia penyakit. Banyak sungguh penyakit yang main. Dulu dah dia main AIDS, dia main bohsia. Bohsia ni dia main boh lantalam pula. Lepas dia main boh lantalam ni, main pula aduk partner dengan bohsia. Dia panggil apa? Bohjan. Bohjan pula dah. La ilaha illallah. Itu apa punya boh nak main pun tak tahu. Ni cerita penyakit. Apa jalan penyelesaian pada penyakit ni? Adakah penyakit ni boleh diatasi dengan perintah berkurung malam-malam? Ni semua temberang aja. Temberang aja, pihabak aja. Kata Ustaz Samsuri, kata dia temberang. Tak akan berjaya. Kenakan perintah berkurung berapa hari. Yang larat nak jaga malam-malam jangan bagi depan ni keluar berapa hari. Apa jalan penyelesaian dia? Penyelesaian dia, Islam dah tunjuk. Orang putih terima Islam tunjuk. Orang Islam tak mau terima. Dia kata al-wiqayah khairum minal ilaj. Itu penyelesaian dia. Orang putih alih perkataan al-wiqayah khairum minal ilaj. Dia kata prevention is better than cure. Main. Boleh belakang ni. Makna kata, kalau kita tak mau bagi jadi penyakit bohsia, penyakit boh apa semua ni, kita boh jai apa boh, kita tak mau bagi jadi penyakit ni, cegah dia. Cegah dia daripada awal tu. Jangan bagi jadi. Bukan biar bagi jadi, lepas tu tidur berubat, rata berumur, pergi sampai bila pun tak baik. Cegah daripada awal tu. Tak mana nak cegah dia? Ni nak abang lagi. Semua konsert rock, konsert gila babi ni semua haramkan terus. Semua kelang arak tutup lah ni juga. Semua night club, karaoke, karo apa ni semua close habis semua. Dah. Lepas kata tak boleh buat, cerai buat dulu. Jangan kata tak boleh, cerai dulu. Jangan terus tolak hak kita kata ni tok lebay mana bagi cadangan ni. Pergilah. Cerai dulu hak tok lebay kata ni. Cerai dulu. Kelang arak tutup. Immediately tutup. Pok-pok hak kerja kelang arak ambil. Main bagi kerja tempat lain. Banyak peluang pekerjaan di Malaysia lah ni. Pusat karaoke, night club, disco, pub, apa semua ni. Habis semua bungkus masuk sekali dengan karipap. Saya dah bagi buka lah. Tutup semua sekali. Jangan ada punca-punca untuk budak-budak ni rosak. Anjurkan satu arah. Okey, kami nak anak muda kami jadi elok. Ini cara dia. Masukkan program-program yang boleh membina mereka ini. Dari segi akhlak, dari segi ilmu, dari segi agama dan sebagainya. InsyaAllah kita akan tengok satu natijah yang baik di dalam masyarakat ini. Kita tak mau dah buang masa duk bagi pendapat angin pupuk hilang. Kita tak mau. Kita maulah ni kita harap benda yang praktikal. Benda yang kita buat boleh membawa kejayaan. Kalau betul-betul kita nak masyarakat jadi elok. Itu caranya. Tapi bila cadangan ini dikemukakan, mereka mula duk garuh kepala. Tutup kelang arak selaru. Hati duk tutup genting Highland. Soyak banyak duit kita. Ini masalahnya. Jadi kita nak tanya balik sekali lagi. Jujur tak jujur nak bagi masyarakat jadi elok? Jujur tak jujur? Jawab yes or no. Cukup. Yes or no. You jujur tak jujur nak masyarakat jadi elok? Kalau dia kata yes, then pasal apa you tolak cara nak bagi mereka jadi elok? Kalau dia kata no, hang teruk lebih pada mereka. Muslimin dan muslimat yang mati sekalian. Tak ada orang tak setuju ngapa saya kata. Ada orang tak setuju. Ada juga nak panggil dia, suruh dia sambung ceramah. Pula dia pertahankan apa dia percaya Allah. Kita nak tengok. Muslimin dan muslimat mati sekalian. Kita punya style lah mudah ya. Kita nak supaya benda ni jadi macam yang kita mau, kita tak mau jadi kelang kabut macam yang kita tak mau selama ni. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, pada satu hari Nabi SAW bangun berpidato di depan para sahabat dia. Ketika itu baru habis perang Hunain. Perang Hunain adalah satu peperangan yang Nabi dibantu oleh tentera yang tak dapat dilihat dengan mata. Dalam perang Hunain, sahabat jadi takut. Sahabat bimbang kalau mereka kalah dalam perang itu. Dalam suasana yang macam itu, Allah hantar malaikat turun untuk bantu tentera-tentera yang terlibat di dalam perang Hunain. Dan akhirnya tentera Islam menang di dalam peperangan Hunain itu.
Selesai perang Hunain, Nabi bahagi harta rampasan. Kemudian Nabi bersabda, kata dia, ya ma'syaral ansar, alam ajidkum dhullala fahadakumullahu bi. Kata Nabi, wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi, wa 'alatan fa'aghnakumullahu bi, atau kama qala. Nabi bangun berdiri di depan semua sahabat-sahabat yang baru habis perang Hunain. Nabi kata dekat mereka, ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar. Kata Nabi, alam ajidukum, tidakkah aku dapati kamu dulu dhullalan, sesat. Nabi kata, tidakkah dulu ketika aku dibangkitkan jadi Nabi, pada ketika itu umat Arab pada masa itu sesat. Arab jahiliyah pada masa itu, yang bunuh anak hidup-hidup. Anak perempuan hidup-hidup, ambil pergi kejam dalam pasir, kambuh hidup-hidup. Itu amalan Arab jahiliyah ketika Nabi dibangkitkan jadi Nabi. Masyarakat Arab jahiliyah yang pada masa itu bermegah-megah di antara satu sama lain, tak boleh selisih sikit, berlaku perang besar ketika Nabi dibangkitkan jadi Nabi. Masyarakat Arab pada ketika itu dhullalan, mereka sesat sesat-sesatnya. Fahadakumullahu bi. Nabi kata, tiba-tiba Allah beri hidayah kepada kamu dengan datangnya aku. Nabi kata, orang Arab yang hidup dalam keadaan jahiliyah tiba-tiba dapat cahaya hidayah Allah semata-mata kerana perutusan Nabi. Wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi. Nabi kata, sesungguhnya kamu ketika aku dibangkitkan, kamu berpecah belah sakan. Pecah habis, hancur lumat, berkecah habis orang Arab pada masa itu. Tidak ada kekuatan sama sekali. Fa'allafakumullahu bi. Allah cantum dan satukan kamu semua dengan sebab perutusan aku. Kita semua bersatu di atas nama orang Islam. Kemudian kata Nabi, wa'alatan fa'aghnakumullahu bi. Dan kamu ketika aku dibangkitkan dalam keadaan papa kedana, tapi kamu jadi kaya dengan sebab perutusan aku. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, apa maksud umat Arab papa bila datang Nabi mereka jadi kaya? Soal miskin, soal kaya mesti ditengok dari kacamata Islam. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man kanatil akhiratu hannah ja'alallahu ghinahu fi qalbih wa jama'a lahu shamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah. Nabi kata di dalam hadis itu, barang siapa yang akhirat jadi kecenderungan hati dia, barang siapa yang hidup di hari-hari dia memikirkan tentang selamat dia di hari akhirat, barang siapa yang concern tentang akhirat di dalam hidup dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah datangkan rasa kaya di dalam hati dia. Kita ni kalau selalu duk ingat agama, kaya kita. Gaji 400, gaji 500, kaya. Cukup. Apa yang Tuhan bagi, alhamdulillah, kaya kita. Cukup harta benda yang Tuhan bagi kat kita, kaya hati, kaya perasaan, kaya jiwa, kaya kita. Kalau sekiranya agama menjadi kecenderungan kita. Wa jama'a lahu shamlah, dan Allah bereskan bagi manusia yang ingat akhirat ini segala urusan dia. Orang yang ingat agama, orang yang ingat Allah, orang yang ingat kepada benda-benda baik, semua urusan dia beres, selesai aja, tak ada yang tak selesai. Wa atathu, dan sabda Nabi SAW, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan Allah datangkan kepada dia kesenangan dunia, sedangkan dia tak payah bersusah payah mencarinya. Tuhan bagi aja. Tengok tak ada kerja apa pun tu, buat benda apa lebih kurang, anak cucu ada kerja sana sini lebih kurang, pergi Mekah 2 kali lah. Yang kawan gaji 3-4 ribu sebulan apa semua bagus, tak boleh nak tiup lagi, duit tu tak cukup-cukup. Ya apa jadi guna apa tu tahu. Balik pergi minta duit orang tua kampung pula lagi, punya tak guna. Kata pegawai besar sangat duk kerja di Kuala Lumpur, bunyi kata hang masuk pejabat, bunyi tapak kasut, orang takut habis lah. Bunyi kata hang kemai hangat, balik-balik duk main buat muka welfare dekat mak dia, minta pinjam duit. Dia kata mak dia nak beli kereta,
Mak dia kata tu abang kat apa ikut sekarang. Nak beli bagus, nak beli bulldozer ke apa kati lah beli. Dia kata tak lah tu pergi duduk serandai kat mak dia. Muka tak malu, bisa bertarik lah. Mak dia kata ni buat pelik kat dia. Dah lah kalau boleh tolong orang 3-4 ribu. Miskin. Orang kata kaya, tapi sebenarnya miskin. Ni sedang sama ada kita sedang ataupun kita tak sedang benda ni jadi dalam masyarakat. Jadi lagu mana ada? Dia jadi tak ada duit, dia jadi lagu tu. Nak kata beli benda mahal-mahal dah juga rumah dia lagu rumah oleh tapi duit tak ada. Tak ada barakah pada duit tu, tak ada barakah. Nak barakah macam mana? Ping 50 batu, claim 100 batu. Mileage ni hingga duk makan duit haram saja. Nak berkat macam mana? Dah betul ni abang lah betul ni. Tahu bukan tak tahu kata 52 kilometer. Pilih 80. Allah berapa kupang yang nak ambil duit haram tu? Tuhan dia ambil balik banyak daripada tu lagi. Kita claim lebih RM25, Tuhan dia ambil balik RM350. Hari ni kita claim 3 bulan dapat cek. Dalam cek tu termasuk RM25 duit haram. Lepas pergi masuk duit tu di bank aja, aircon kereta kita dia tak mau nak sejuk. Selalu duduk sejuk elok. Amboi, bank ni masuk cek masuk di bank, aircon tak sejuk. Pergi kedai aircon, suruh dia refill gas aircon dia lah, refill. Dia pun refill naik sejuk. Tak balas gas habis. Dia kata itu hangat pula lah. Dia kata ni apa ni, minta janganlah ketua itu rasa. Tu ketua yang macam sangat lebah tu. Dia panggil cooling coil. Dia panggil kena yang tu RM350 tersandak belah. Ya. Pergi kedai aircon lagi sekali, minta dia cek. Tapi dalam hati ni doa tak tahu nak abang. Minta lah jangan bagi yang tu bocok. Minta. Dia amin sudah bocok buang. RM350 tak padan dengan ambil RM25 duit haram tu. Dah. Siapa yang aircon bocok dia balik cek tengok. Ada. Dia kata lebat saja begitu. Kalau ada memang betul ya kita habaq malam ni. Muslimin dan muslimat yang mati sekalian. Dia kata ustaz dia saya kenal lah. Muslimin dan muslimat yang mati sekalian, jaga baik-baik. Duit ni kalau bukan hak kita jangan ambil. Biarlah. Orang kata betul benda orang duk langkah ke apa biar pergi kata bah. Kita kira kita dengan Tuhan mau clear sudah. Nah, siapa duk katakan kita kalau nak betul ni jadi betul alang, jangan jadi betul benda. Betul benda putu dia langkah, dia sepak, dia pijak, dia tenyeh, dia buat lebih kurang. Kalau betul alang duk di atas, betul juga. Bolehlah terima yang tu, bolehlah terima. Betul benda kawan main duk tenyeh pun kita tak mau juga. Kita nak betul tapi betul alang. Betul jangan sampai orang pekunung kita buat lebih kurang. Yang penting kita dengan Allah line mesti clear. Kita tak mau kita dengan Allah line kita ketak, kita tak mau. Kita mau line kita dengan Allah clear. InsyaAllah selamat kita dunia, selamat kita di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang mati sekalian. Sabda Nabi sambungan hadis tadi, Nabi kata wa man kanatid dunya hammah ja'alallahu faqrahu baina ainai. Nabi kata barang siapa yang dunia itu menjadi kecenderungan dia. Hidup ni hingga dia fikir dunia aja. Tak cukup dengan saham Highcom, ambil saham Telekom. Tak cukup dengan saham Telekom, ambil Mobicom. Tak cukup dengan Mobicom, dia jenis Kom ni semua dia ambil. Kira nak senang atas dunia saja. Soal benda tu boleh, tak boleh, haram ke halal, macam mana ke yang tu dia kata, yang tu jangan duk tanya sangat. Dia kata banyak tanya sekali, banyak tak boleh. Kita ambil dulu. Kalau nampak kalut sikit macam ni, kita jual. Ada orang hari ni dia kira cenderung nak senang dunia saja tanpa memperdulikan soal akhirat. Siapa tak mau kaya? Coba angkat tangan. Semua orang nak kaya. Ustaz pun nak kaya. Semua orang nak kaya. Cuma kita nak kaya dengan jalan yang Allah redha. Nah, yang tu satu kita pegang. Kita nak kaya. Saham apa pun kita nak dengan syarat dia halal di sisi Allah. Majlis fatwa kena bersidang dalam soal ini. Jangan bersidang nak pukul arkam saja. Sidang tentang masalah. Keluar aja. Saham apa? Majlis fatwa kena endorse benda tu. Majlis fatwa kena bersidang. Saya dah bagi tahu, majlis fatwa ni dia kena bersidang 2 minggu sekali.
ataupun sekurang-kurangnya sebulan sekali dia kena bersidang. Sebarang benda baru yang melibatkan soal fatwa mesti dikeluarkan. Orang Islam hari ini tertanya-tanya, amanah saham nasional ni halal ke haram? Amanah saham Bumi Putra ni halal ke haram? Ni amanah saham Bank Islam ni halal ke haram? Ni yang kata amanah saham Johor ni halal ke haram? Semua orang bertanya-tanya, semua orang teringin nak kaya, tapi ada orang yang tak berani masuk semata-mata kerana was-was tentang hukum dia. Saya tidak nak bercakap kata benda tu haram, saya pun tak reti. Kita minta majlis fatwa dengan kerjasama orang-orang yang reti dalam bidang ini, bersidang, cari penyelesaiannya untuk umat Islam. Bagi tahu benda ni halal, benda ni haram, benda ni okey, benda ni KO. Habaq semua kita nak keputusan yang muktamad ini supaya umat Islam betul-betul boleh buat kerja yang betul-betul clear dari segi agamanya, tidak membawa dia rosak di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang mati sekalian, kata Nabi, barang siapa yang cenderung dengan dunia dia, ja'alallahu faqra'u baina ainai, Allah datangkan kefakiran di antara dua pelupuk mata dia. Fakir, walaupun gaji bulan-bulan banyak, tetapi sebenarnya dia fakir di sisi Allah. Sentiasa tak cukup dengan apa yang ada. Tuhan bagi 3,000 tak cukup, 5,000 tak cukup, 7,000 tak cukup, 10,000 tak cukup, rasuah lagi. Pasal apa? Ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah datangkan kefakiran di antara dua pelupuk matanya. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, tidak cukup dengan itu. Nabi kata wa farraqa alaihi syamla, dan Allah korak perandakan semua urusan dia. Huru-hara kacau bilau habis. Urusan pejabat tak selesai, rumah tangga kelam kabut, anak pergi jadi penagih dadah, orang kampung duk maki dia, macam-macam benda kena kat dia. Wa farraqa alaihi syamla, punca daripada terlampau mengejar dunia, Allah korak perandakan habis urusan hidup dia. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, mudah-mudahan hadis yang kita baca ini mampu memberikan sedikit keinsafan kepada kita semua. Mudah-mudahan selepas ini kita letakkan keredaan Allah di nombor 1 dalam senarai hidup kita. Dan mudah-mudahan selepas ini kita susun hidup kita ini mengikut yang ditunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali-kali jangan kita rosakkan masa depan kita di hari akhirat esok kerana nak senang yang sebentar, yang sementara di atas dunia ini. Mudah-mudahan Allah berkati perjumpaan kita pada malam ini. Taklah dah. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kesilapan dari saya sendiri. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan, apakah kerja menunaikan haji dengan dikenakan denda itu apa dia ni? Denda, adakah kerja menunaikan haji apa dia ni? Dengan dikenakan denda itu aman namanya. Denda sekarang RM400 dan selanjutnya. Apa dia ni? Maksud dia apa? Apakah kerja, macam mana? Siapa dia tulis ni? Tolong jelaskan sikit. Apakah kerja menunaikan haji dengan dikenakan denda? Ni cerita orang pergi Mekah 2 kali kena denda kan? Yang tu kan? Orang tu dah pergi Mekah, dah buat haji dah, kemudian dia nak pergi lagi sekali. Jadi pihak yang tertentu mengenakan denda bagi orang yang dah mengerjakan haji nak pergi balas lagi sekali. Memang benda ni tidak ada dalam Islam. Nabi tak pernah denda pun orang nak buat haji 2-3 kali. Cuma yang kita nak bagi tahu, Nabi sendiri buat haji sekali aja. Nabi Muhammad itu sendiri mengerjakan haji sekali aja, lepas tu dia wafat. Baik, timbul soal nak denda orang yang dah pergi Mekah nak pergi balas lagi sekali ni kerana nak memberi peluang kepada orang yang tak pergi Mekah lagi, supaya mereka ni diberi peluang lebih dahulu untuk menunaikan yang wajib. Orang yang dah pergi Mekah, dia dah menunaikan yang wajib. Dia pergi kali kedua, tak wajib lagi bagi dia.
So tindakan mengenakan denda ini dengan tujuan untuk slowkan sikit orang hadut balas pi 2-3 kali ni. Bagi can dekat orang lain untuk pi sama. Sebablah ni kota, masalah kota Saudi ni pun satu penyakit juga. Dia buat kota. Dia bagi kota kat kita sekian banyak, kita tak boleh lebih daripada kota tu. Kita nak pakai kota negeri lain pun dia tak bagi. Baik, kita nak kata dekat Saudi pun tak boleh juga, kerana dia menghadapi masalah nak kawal orang yang terlalu ramai. 3 juta orang berhimpun di satu tempat dia nak kawal. Kita jadi guru, jaga satu kelas budak 40 orang pun sakit kepala. Kita jadi pengetua sekolah, nak jaga 1000 orang pun macam-macam cerita. Kita jadi DO, nak kawal satu daerah pun kadang-kadang duk ingat nak letak jawatan. Inikah pula dia nak kawal 3 juta orang serentak ada di satu tempat, di Padang Arafah misalnya. So, ekoran daripada itu Saudi mengenakan kota. Bila Saudi kenakan kota, kita negeri-negeri terpaksa patuh pada kota. Bila kita patuh pada kota, maksud bilangan orang yang nak pergi Mekah terpaksa dikecilkan. Daripada bilangan yang kecil tu, kita nak wujudkan prioriti kepada orang yang belum pergi lagi. Bagi dia pergi dulu. Sebab ini wajib. Orang dah pergi, dah nak pergi juga lagi, nak pergi juga lagi. Kita nak kata tak boleh, tak boleh. Kita kenakan denda. Ambil cakap macam pegawai tabung haji. Dah, jadi kalau tanya saya, jawapan dia lagu tu aja. Jawapan dia, Nabi memang tak pernah denda orang pergi Mekah 2-3 kali. Zaman Nabi tak berbut. Tak berbut, Nabi Mekah pergi lah. Nak buat haji, buatlah. Zaman Nabi tak berbut. Dan Nabi sendiri pun buat haji sekali, kemudian dia wafat. Jadi kita hari ini, adakah tindakan kita mengenakan denda itu salah? Wallahualam, saya tak tahu nak kata. Tetapi saya sokong. Denda itu kalau sekiranya bertujuan untuk memberi laluan kepada orang yang belum lagi mengerjakan haji. Kalau atas dasar itu, kita sokong. Nah, wallahualam. Dia kata, Ustaz, saya sebagai ketua, adakah berdosa saya melantik orang bawahan saya yang bukan Islam sebagai penyeliah? Sedangkan dalam Quran, Allah mengingatkan supaya jangan kamu memilih orang kafir sebagai pemimpin kamu. Tetapi masalahnya orang yang bukan Islam itu rajin. Nah, cerita dia macam ni. Dalam Quran Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Tidak boleh orang beriman melantik orang-orang kafir menjadi ketua selain daripada melantik orang yang beriman juga. Orang beriman sepatutnya diketuai oleh orang yang beriman, barulah tak timbul masalah. Kalau sekiranya orang beriman melantik ketua daripada kalangan orang yang tidak beriman, banyaklah masalah. Kita duduk kerja di pejabat, kalau sekiranya ketua kita jenis tak beriman, Islam tapi tak beriman, suka duk buat benda-benda mungkar, kita orang bawah dia jadi susah. Malam ni dia kata semua kaki tangan kena mai, kita buat dinner. Ketua kita kata, malam ni semua kaki tangan kena mai sebab kita nak buat dinner. Takkan buat dinner, makan lepas tu balik, tak apalah. Dah, dinner diserikan dengan beberapa karyawan lain pula. Dia masuk main macam-macam, dengan menyanyi, dengan menari, dengan botol pelik-pelik buah atas meja. Susah kita. Kita tak pergi pun susah. Kita pergi, kita susah. Baik, silap dia di mana? Silap dia daripada asal masalah. Allah dah bagi tahu jangan lantik orang macam ni jadi ketua. Kita lantik juga. Bila naik dia buat lagu selera dia. Masa tu baru nak menyesal, baru nak marah. Marah siapa? Marah kita lah. Kita yang pilih dia. Soalan kawan kita ni, dia bukan masalah ketua, masalah orang bawah dia. Orang bawah dia lantik orang bawah dia minta jadi penyeliah. Penyeliah ni makna ketua pada orang yang bawah lagi. Baik, adakah salah dia melantik orang macam ni?
dibahaskan oleh ulama dalam kes-kes yang macam ni tidak salah, kerana dia bukanlah orang yang menentukan dasar dan polisi dan undang-undang yang hendak kita patuhi. Takat pilih dia bagi jadi mandor, bagi jadi tandil, itu Islam tak tegak. Tapi kalau kita pilih dia untuk jadi orang yang menggubal enactment, undang-undang dan sebagainya, itu salah. So faham daripada ayat yang disebutkan tadi, kita tak boleh melatih orang-orang yang bukan Islam, orang kafir tegasnya, untuk diberi kedudukan yang ada kuasa untuk menggubal peraturan dan undang-undang kepada umat Islam. Kalau dipilih dia sekadar untuk menjalankan kerja, maka itu hukumnya harus. Wallahu a'lam. Halal pendapatan kita. Sekiranya tiap-tiap hari apabila kita datang bekerja ke tempat kerja, tetapi tidak bekerja sebab tak ada kerja. Payah ayat dia ni. Sekali lagi baca. Dia kata ada soalan. Pertama, adakah dikira halal pendapatan kita sekiranya tiap-tiap hari apabila kita datang bekerja ke tempat kerja tetapi tidak bekerja sebab tak ada kerja? Apakah dikira pendapatan itu haram ataupun sebaliknya? Okey, cerita dia lagu ni. Dia ni kerja di satu syarikat. Tiap-tiap hari dia pergi, tak buat kerja apa. Bukan dia tak buat kerja pasal dia segan, tapi pasal memang tak ada kerja. Jadi dia kerja yang tak ada kerja. Jadi adakah orang yang kerja di satu tempat yang tak ada kerja dapat gaji itu halal? Jawab dia halal. Yang haram ni ada kerja tapi tak buat kerja, yang ni haram. Tapi kalau kerja memang tak ada, dia pergi memang tak ada kerja, pergi duduk saja pukul 4 balik, esok duduk saja pukul 4 balik, orang bayar gaji kat dia, gaji itu halal kerana memang tak ada kerja. Dia dibayar untuk tak buat kerja, pasal kerja tak ada, jadi halal. Syarikat apa rumah ni teruk saya sampai tak ada kerja. Soalan kedua, dia kata, apakah saya berdosa sekiranya saya membiarkan adik lelaki saya terus dengan sikapnya yang tidak mau melakukan ibadah, tetapi telah lama saya nasihatkan dan dia tetap dengan sikapnya yang lupakan Tuhan? Apakah saya berdosa? Jawab dia tak. Tanggungjawab kita, Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah kata bagi peringatan, sesungguhnya memberi ingat itu memberi manfaat pada orang yang beriman. Allah sebut di hujung sana mukminin, orang yang beriman. Kalau sekiranya kita menjalankan tugas kita, tanggungjawab kita, kita bagi peringatan dekat dia, tapi nampak gaya peringatan kita tak sampai ke hati dia, itu bukan kerja kita lagi. Itu bukan kerja kita lagi, kita tak tepilah. Itu dah menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah tak bagi hidayah pada dia. Dalam ayat lain Allah kata, fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Allah sebut dalam ayat itu fadzakir, bagi peringatan. Innama anta muzakkir, sesungguhnya kamu adalah pemberi ingat. Lasta alaihim bimusaitir, tetapi kamu sekali-kali tidak boleh ubah orang itu. Untuk mengubah seseorang itu bukan kuasa kamu, tak boleh. So dalam kes ini dia nasihat keluarga dia supaya taat pada Allah. Orang itu memilih untuk tidak taat, tanggungjawab dia sudah selesai. Cuma doa pada Allah, mudah-mudahan Allah buka pintu hati dia. Malam saya cerita di Masjid Tikam Batu, cerita yang saya dapat di Sarawak. Baru balik Sarawak kemarin, baru balik cerita tu satu, cerita di Tikam Batu. Jadi ramai nampak tak pergi Tikam Batu semalam, kita abang-abang ni sekali lagi. Cerita manusia dengan lembu. Manusia dengan lembu. Satu hari manusia jumpa lembu. Sembanglah dia antara manusia dengan lembu ni. Lembu ni katakan manusia, dia kata sebenarnya antara kita serupa je, tak ada lain tang mana. Manusia ni dengar-dengar lagu tu, naik capang telinga dia. Dia kata hang ada ke pula. Mana boleh sama, aku manusia, hang lembu. Hang daripada dulu sampai lah dan sampai bila-bila pun hang duduk dalam kandang tu lah, duduk busuk dan berak tak basuh dengan apa tu. Hang lembu, kami manusia tak lebutu. Hang ni nama lembu ni makan rumput, kami ni serba benda kami makan, mana boleh sama dengan hang. Hang tak makan aiskrim, kami makan aiskrim.
Banyaklah dia duduk karang. Cerita kata lebih dia daripada lembu ni. Tengah duduk karang, bunyi orang balung gendang. Dum, 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 balung gendang. Lembu tanya tu bunyi apa? Dia kata bunyi gendang. Gendang apa? Gendang masjid lah kan? Awak dapat balun pasal apa? Lembu tanya dia. Dia dapat balun pasal masuk waktu semayang lah. Oh gitu kan? Dosa lagi bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa pula? Ayat yang tu bang tu. Kata bang tu. Orang bang pasal apa? Bang pasal nak panggil orang pergi semayang. Oh gitu kan? Lembu ni kata. Habis orang bang dia duduk sembang ni. Lembu ni tanya dia, jadi yang orang bang tadi panggil orang pergi semayang, dia panggil siapa? Dia panggil orang Islam semua pergi semayang lah. Tuhan macam mana? Lembu tanya dia, Tuhan ni macam mana? Kata aku tak balas dan dulu. Dia kata yang ni yang kata hang sopan aku dia lah. Yang ni yang nak kata ni, yang aku nak habak mula tadi hang duk napi satu tu. Aku kan nak habak yang tu, aku nak habak yang ni lah. Tahu ni yang kata hang sopan aku. Aku pun sampai tak tahu gendang apa, aku pun tak tahu orang semayang ke tak. Aku tak tahu benda ni. Kalau hang pun tak tahu sopan aku. Tak ada apa. Soalan 3, seorang ibu mertua yang tak berapa faham tentang tanggungjawab sebagai ibu misali. Dan apabila ditegur, dia akan marah. Padahal perbuatannya tak betul. Contohnya hak saya sebagai bapa pada anak saya dianggap remeh-temeh. Padahal saya ingin menjadikan anak-anak saya anak yang saleh dan taat pada Allah. Ini dianggap salah dan tidak sesuai zaman ini. Adakah ini satu perbuatan yang dimurkai Allah pada ini? Dia ada seorang ibu yang ibu dia ni, yang mak dia ni tak sepahaman dengan dia pun. Nah, saya rasa soalan ni maksudnya dia duduk dengan mak dia, satu rumah dengan mak dia. Jadi dia nak bentuk anak dia dengan cara dia sebagai bapa. Tapi mak dia nak cara mak dia. Lalu timbul pertembungan di antara dua cara ni. Mungkin dia nak hantar anak dia pergi mengaji pondok, mak dia tak bagi. Contoh kita kata. Pasal apa? Pasal mak dia anggap soal agama ni soal remeh. Baik, soalan dia mungkin dia nak tanya, adakah ini satu perbuatan yang dimurkai Allah? Perbuatan apa? Perbuatan dia tegur mak dia kot. Apabila ditegur, dia akan marah. Adakah anak yang menegur ibu, yang ibu itu ada sikit masalah, anak ini dikira berdosa? Baik, jawapan dia, menegur ibu bapa tidak salah dengan syarat menjaga adab ketika teguran itu dibuat. Baca surah Luqman. Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Dalam ayat tu di bawah sana dia bawa satu kisah. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Semua ayat tu menceritakan tentang adab anak dengan ibu bapa. Jadi dalam soal kita sebagai anak dengan ibu bapa, kalau ibu bapa tak betul macam mana pun, tanggungjawab kita betulkan dia, tetapi betulkan dengan adab, dengan hikmah yang cukup tinggi. Kerana walau sekalipun ibu bapa itu kafir, dia tetap ibu bapa kita. Dia tetap ibu bapa kita. Cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. Apabila dia masuk Islam, mak dia mogok lapang. Mak dia kata, Sa'ad, selagi mana kamu tak tinggalkan agama Muhammad, aku tidak akan menyentuh makanan. Biar aku mati. Biar satu dunia orang akan kata, Sa'ad bin Abi Waqqas bunuh mak dia sendiri. Sa'ad kata dekat mak dia, wahai ibuku, dia kata, aku sayang pada engkau. Tetapi sekiranya engkau beri pilihan di antara iman pada Allah dengan kasih pada ibu, aku mengutamakan iman pada Allah. Kalau ibu ditakdirkan ada 100 nyawa, dia kata, sehari ke sehari, aku tengok nyawa ibu jatuh satu-satu, aku tetap tidak tinggal agama Allah yang dibawa oleh Muhammad ini. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas kata macam tu, turun ayat. Allah puji tindakan Sa'ad bin Abi Waqqas ini kerana dia tetap dengan iman, di samping dia menjaga adab sebagai anak terhadap ibu bapa dia. Lalu dalam soal ini sebagai anak kita kena jaga ilmu. Wallahu a'lam.